Al-hadithul khamisu inkarul bid'il madhmumati. Hadis yang kelima, ingkar kepada bid'ah yang madhmum. An ummil mu'minina ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadis berkenaan dengan bid'ah yang sering disalah faham oleh sebahagian di kalangan umat Islam pada meletakkan pemahaman terhadap hadis ini. Jadi kita tengok apa yang disyarahkan oleh Al-Imam Al-Jurdani rahimahullahu ta'ala. Min tarjamati Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Biodata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha hiya siddiqatu bintu Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah Siddiqah bintu Siddiq. Wa kunniyat bi ummil mu'minin, dan beliau dikunyahkan dengan ummil mu'minin di annaha min azwajihi alaihi salatu wassalam, karena beliau adalah salah seorang isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau digelar ummil mu'minin, nah, tapi hukumnya haram menikah. Dia haram menikah, tapi adakah harus bagi kita untuk khulwah dengan ummul mu'minin? Tak, haram. Kita tak boleh menikah dengan isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak bermakna boleh berkhulwah, boleh melihat dan juga orang panggil apa, melakukan seperti mana yang dilakukan terhadap mahram. Tak. Itu dinamakan isteri baginda Nabi. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, wa qad qala Allahu azza wa jalla wa azwajuhu ummahatuhum, ay munazzalatun manzilatahunna fil ihtirami wat ta'zim wa hurmatin nikah. Diturunkan dan diletakkan kedudukan mereka tadi pada ihtiram. Yang ini seperti kedudukan ibu, ta'zim dan juga hurmatin nikah, haram nikah, maka seperti ibu. Duna jawazil qulwati, tapi tidak boleh berkhulwah dengan ummahatil mu'minin. Wan nazar, duna jawazil qulwati wan nazari wa tahrimil banati, dan juga tidak diharamkan anak-anak mereka. Maksudnya boleh tak berkahwin dengan anak-anak Sayyidina Rasul, boleh berkahwin dengan anak isteri kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tak boleh berkahwin dengan ibunya saja. Kenapa? Karena dia termasuk ummul mukminin. Ummahatuhum. Tamam? Ayat ada ayat. Ya. Wa qila laha Ummu Abdullah ma'a anna al-asahha annaha lam talid. Dikatakan beliau namanya Ummu Abdullah. Ayat panah. Dikatakan nama beliau digelar dengan Ummu Abdullah ma'a anna al-asahha annaha lam talid. Yang sahih bahawa beliau tidak melahirkan. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kannaha bibni ukhtiha. Karena baginda Nabi meletakkan kunyah gelar kepada beliau dengan anak kepada adik beliau, iaitu Sayyidatina Asma binti Abi Bakr, iaitu Abdullah bin Zubair. Lamma sa'alathu an yukanniyaha, bila mana Sayyidatina Aisyah minta untuk diletakkan kunyah, maka Sayyidina Rasul meletakkan beliau dengan kunyah Ummu Abdullah, melihat kepada anak saudara beliau, iaitu Sayyidina Abdullah bin Zubair, mana beliau tak ada anak. Wala'alla sababa fi takniyatiha bihi, kenapa diletakkan kunyah dengan Ummu Abdullah, yakni Abdullah bin Zubair?
ma bainaha wa bainahu min shiddatil alaqati wal mawaddati wal rahmati wal mahramiyah. Karena di antara kedua mereka, iaitu Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyiduna Abdullah bin Zubair, anak saudara dia ni, sangat kuat hubungan mereka, kasih sayang dan mahramnya. Wa kaunuhu ahabbal asma'i ila Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kerana Abdullah adalah ahabbul asma', sebaik-baik nama yang disukai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kanat radhiyallahu ta'ala anha ahabba nisaihi ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da Khadijah. Beliau adalah isteri yang paling dicintai oleh Sayyidina Rasul setelah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Wa fi at-tafdhil bainahuma khilafun. Di antara kedua mereka mana yang lebih afdal? Khilaf di kalangan ulama. Wal asah, yang paling sah, yang paling sahih, anna Khadijata afdalu summa Aisyah. Anna Khadijata afdalu summa Aisyata wa ba'daha Zainab bint Jahshin thumma Hafsata wa baqiyata nisaihi sawa'un. Jadi diikut dengan turutan ni. Yang paling sahih, yang paling kuat, yang paling dicintai Nabi, yang paling afdal di kalangan isteri Nabi, Sayyidatina Khadijah. Kemudian diikuti setelahnya Sayyidatina Aisyah. Kemudian setelahnya Sayyidatina Zainab bintu Jahsy. Kemudian setelahnya Sayyidatuna Hafsah. Dan kemudian baki sama. Yang lain bakinya adalah sama. Wal muttafaqu alaihi annahunna kunna 11. Yang ittifaq para ulama, isteri Nabi ada 11 orang. Mata fi hayatihi minhunna 2. 2 orang yang wafat ketika Nabi masih hidup, yaitu Sayyidatuna Khadijatu wa Zainabu bintu Khuzaimah. Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah wafat ketika Nabi masih hidup. Wa tufiya 'anil baqi, dan kemudian baqinya sempat maksudnya ketika Nabi wafat ada baqinya lagi, iaitu 9 orang isteri lagi masih hidup ketika Nabi wafat. Wa nazamahunna al-Maqdisi faqala. Nazamahunna al-Maqdisi faqala. Al-Imam al-Maqdisi rahimahullah menazamkan nama mereka, sebut tuwfi Rasulullah an 9 niswatin ilaihinna tu'zal mukramatu wa tunsabu. Fa'aisyatun maimunatun wa safiyatun. Ini semua diletakkan dengan tadwin kerana darurah syariah. Wa Hafsatu tatluhunna Hindun wa Zainabu. Juwairiyatun ma'ramlatin summa Saudatun. 63 zikruhunna muhazzabu. Jadi Rasulullah wafat meninggalkan 9 orang isteri. Ilaihinna tu'za al-mukramatu wa tunsabu. Dan kepada mereka lah tu'zal mukramatu. Jadi kemuliaan dinisbahkan kepada mereka. Fa Aisyatun maimunatun wa safiyatun. Dia yang masih hidup waktu itu Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatina Maimunah, Sayyidatuna Safiyah, Sayyidatuna Hafsah, tatluhunna Hindun wa Zainabu, kemudian Sayyidatina Hindun, Sayyidatuna Zainab, Juwairiyatun ma'ramlatin summa Saudatun, dan Sayyidatina Juwairiyah, Sayyidatina Ramlah, Sayyidatina Saudah, 63 zikrahunna muhazzabu. 63 apa dia? Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud tufiya Rasulullah 63. Faham? 63 umurnya. An 9 niswatin. Jadi zikruhunna muhazzabu, ini sebutan nama mereka.
disebutkan dalam kitab ini, di dalam bait syair ini, 99 isteri yang mana mereka masih hidup ketika Nabi wafat. Walam yatazawwaj sallallahu alaihi wasallam minhunna bikran ghaira Aisyah. Nabi tidak berkahwin di kalangan 11 orang tadi, tidak ada seorang pun yang anak dara melainkan seorang sahaja, Sayyidatuna Aisyah sahaja. Wa hiya awwalu imra'atin aqada 'alaiha ba'da mauti Khadijah. Beliau adalah isteri yang pertama yang baginda berkahwin setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah. Kulihannya khilaf, khilaf. Awwalu imra'atin aqada 'alaiha ba'da mauti Khadijah. Yang kuatnya bukan Sayyidatina Aisyah yang pertama perempuan, Sayyidatuna Saudah. Sayyidatina Saudah yang meminang Sayyidatina Aisyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dzalika bi Makkah wa hiya bintu 6 aw 7. Umurnya 6 ataupun 7 tahun. Wa dakhala biha fil madinati wa hiya bintu 9 aw 10. Iaitu ketika umurnya 9 tahun bersama dengan Nabi, ataupun umurnya 10 tahun. 6 tahun berkahwin ataupun 7 tahun berkahwin umurnya. Umur 9 ataupun umur 10 tahun barulah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya annahu lamma matat sayyidatu Khadijah irtamma an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila mana wafatnya Sayyidatuna Khadijah, maka sedihlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu Jibril wa alaihi salam bi waraqatin minal jannah manqushun 'alaiha suratu sayyidati Aisyah. Maka Sayyidina Jibril datang kepada Nabi membawa kertas yang berasal daripada syurga, yang dilukis di atasnya wajah Sayyidatuna Aisyah. Wa qala ya Muhammadu, maka kata Sayyidina Jibril, wahai Muhammad, inna Allah ta'ala yuqri'uka as-salam. Allah menyampaikan salam kepadamu, wa yaqul inni zawwajtuka al-bikra allati tushbihu hadhihi surah fis sama. Aku nikahkan engkau dengan anak dara ini yang mana wajahnya seperti dalam gambaran ini di langit. Maksudnya pernikahan Nabi dengan Sayyidatina Aisyah diakad di langit. Fatazawwajha anta fil ardi. Dan kamu akan dikahwinkan di bumi seperti mana telah dikahwinkan di langit. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qattabah. Maka Nabi pun memanggil tukang perempuan yang boleh untuk meminang. Wa qala laha hal ta'rifina fi Makkah bikran tushbihu hadhihi surah. Adakah kamu kenal di Mekah ini seorang perempuan anak dara yang menyerupai gambar ini? Qalat na'am bintu Abi Bakrin tushbihuha. Nampak tak? Maksud Nabi tak pernah tengok pun Sayyidatina Aisyah. Walaupun Nabi sahabat baik dengan Sayyidina Abu Bakar, tapi tak pernah tengok Sayyidatina Aisyah. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa qala lah inna laka bintan tushbihu hadhihi tusamma Aisyah zawwajani Allah ta'ala biha fis sama wa amaraka an tuzawwijani biha fil ardi. Sayyidina Nabi baru panggil Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, wah, sesungguhnya kamu ada anak yang menyerupai gambar ini. Maka Allah telah mengahwinkan aku dengannya di langit, dan Allah mengarahkan untuk kamu mengahwinkan aku dengannya di bumi. Maksudnya perkahwinan ni perkahwinan yang sangat barakah. Hingga Allah sendiri yang mengahwinkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah innaha saghiratun la tasluhu lak. Dia masih kecil ya Rasulullah, tak mampu lagi untuk kamu. Maknanya tak sesuai lagi untuk dijadikan isteri. Qala law lam takun salihatan lama zawwajani Allah Ta'ala biha. Kalaulah dia tidak lagi sesuai untukku, kata Nabi,
maka Allah tidak akan kahwinkan aku dengannya. Fa'aqada nikaha wa raja'a Abu Bakr ila manzilih wa arsala ma'a Aisyah tabaqan min tamrin. Maka setelah diakad nikah, Sayyidina Abu Bakar balik ke rumah, diutus bersama dengan Aisyah kepada Nabi satu bekas tamar. Wa qala laha izhabi bihadha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa quli lahu ya Rasulullah hadha alladhi هذا الذي ذكرته هذا الذي ذكرته لأبي إن كان يصلح لك فمبارك عليك فمضت وهي تظن أن أبا بكر يقصد التمر. Jadi Sayyidina Aisyah disuruh oleh Sayyidina Abu Bakar untuk pergi kepada Nabi dan kemudian bawa satu bekas tamar. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidatina Aisyah, nanti bila jumpa Rasulullah, kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal ladzi dzakartahu li abi. Ini yang kamu telah sebutkan kepada ayahku. Ini itu dia duk faham kata tu tamar tu. In kana yasluhu lak. Kalau ini sesuai untuk kamu, fa mubarakun alaik. Maka mubarak alaik. Famadat wa hiya tadhunnu anna Aba Bakr yaqsudu tamra. Dan dia pun pergi, dia ingat yang dimaksudkan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah buah tamar tu. Fadaqalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ballaghathu ar-risalah. Faqala qabilna ya Aisyah, qabilna. Tamam. Bila mana dia masuk saja bertemu dengan Rasulullah, disampaikan ucapan tadi, maka kata Sayyidina Rasul, qabilna ya Aisyah, ya Aisyah tu qabilna, kami terima wahai Aisyah, kami terima. Wa jazaba tarafa thawbiha. Maka Nabi pun tarik sikit hujung baju dia. Fa nazarat ilaihi mughdibatan wa dhahabat. Terus Aisyah tengok dan kemudian marah kepada Nabi SAW pada waktu itu. Dia tak faham. Dia ingat ke apa ni? Fadaqalat ala abiha fa akhbaratuhu bima waqa'. Dia masuk jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan kemudian dia pun maklumkan apa yang berlaku. Faqala ya bunayyah, maksud dia cerita, kata Nabi tarik kain dia, baju dia sikit. Faqala ya bunayyah la tadhunni bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhanna as-su' atau dhanna as-saw. Wahai anakku yang tercinta, jangan kamu sangka buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala qad zawwajaki bih. Sungguhnya Allah telah mengahwinkan kamu dengannya. Wa inni qad zawwajtuki minhu, dan aku pun dah kawinkan kamu kepadanya. Qalat fama farihtu bi syai'in ashadda min farahi biqawli Abi Bakr qad zawwajtuki minhu. Tamam. Jadi kata Sayyidina Aisyah lepas tu, tidak ada perkara yang paling gembira dalam hidupku melainkan setelah dengar ucapan ayahku Abu Bakar mengatakan qad zawwajtuki minhu. Maksud aku telah kawinkan kamu kepadanya. Tamam? Maksudnya Sayyidina Aisyah dah dewasa, dah mampu, dah fikir waktu tu, dan dah marah dah. Kalau orang tarik kain pun marah, maknanya dah matang. Kalau budak umur 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kalau kata tidak matang lah, kalau ditarik kain dia ingat melawak. Tak, ni maksudnya dia dah jaga maruah diri dia, dan dia marah kalau ketika tersebut kalau berlaku yang tak elok pada dirinya. Dan ini dengan Rasulullah ni, faham? Pun dia lakukan sedemikian kerana apa? Kerana dia tak faham waktu tu. Maka bila dibagi tahu, barulah beliau faham, dan gembira pula beliau dengan berita tersebut, bermaksud beliau telah matang pada waktu itu. Jadi ini salah kepada golongan yang mengatakan Sayyidina Aisyah bukan berkahwin dengan Nabi umur 6 tahun, dan kemudian digunakan hujah-hujah yang dangkal yang mengatakan seolah Nabi SAW suka dengan kanak-kanak kecil. Tak, ini umurnya sahaja muda, tapi akhlak dan juga peribadinya matang melebihi orang dewasa. Dan buktinya apa yang telah disebutkan dalam hadis ini, sifat peribadi Sayyidatina Aisyah bukan menggambarkan umurnya pada ketika itu. Faham?
Wa yuqalu inna awwala hubbi waqa'a fil Islam hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Dikatakan mula-mula kecintaan yang masuk ke dalam Islam adalah cintanya baginda Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi jangan difaham cinta Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah ni cinta seperti cinta cintun orang ada faham ni, dan juga macam yang diperbuat lagu Aisyah tu. Nah, itu bukan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Nabi kan. Ini bukan manusia biasa. Jadi jangan disamakan dengan orang biasa, dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak digambarkan, nak diceritakan tentang kisah cinta Rasulullah ni, tak boleh digambarkan seperti mana kita bercinta dengan bakal isteri kita, dengan isteri kita sebelum kita kahwin dengan dia lah. Jangan macam tu. Kenapa? Karena tidak ada bandingan dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena baginda Rasul jauh daripada nafsu dan juga keinginan, melainkan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan bainahuma, beza jauh di antara orang biasa dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi juga tak pernah tengok Sayyidatina Aisyah sepanjang hidupnya. Bila dihantar gambar tadi kepada Nabi SAW, baru Sayyidina Nabi tanya pula kepada Khattabah, orang perempuan yang tugas dia untuk pergi Minang. Ditanya pula, ni siapa dia ni? Adakah orang perempuan ni muka macam ni di sini? Ni anak Sayyidina Abu Bakar, anak kawan baik Nabi SAW, sahabat baik Nabi SAW. Pun Nabi tak pernah tengok. Jadi dalil kata Nabi sangat menjaga pandangan baginda Rasul SAW, dan juga persahabatan dengan teman-teman Nabi bukan kerana nak tengok anak dara dia, tengok orang tu, tengok orang tidak. Jadi beza, jangan disamakan. Lepas tu kalau cerita tentang Rasulullah dan juga isteri-isteri Nabi, kena ada adab. Ada orang cerita pasal mandi Nabi dengan Sayyidatina Aisyah, lepas tu dia pun buat cerita pasal diri dia. Mandi dengan isteri boleh, sama-sama. Lepas tu duduk cerita tu macam dengan hal itu yang berlaku pada Nabi SAW. Sampai tak ada adab pada ketika cerita. Nak cerita tu tentang diri dia. Dia yang buat macam tu. Kamu buat silakan, tak ada masalah apa. Kerana tu isteri kamu. Masalah ni cerita pasal Rasulullah. Lepas tu Maulana Syekh Yusri Hafizahullah kata, bab cerita berkenaan dengan Nabi, dengan para isteri Nabi, kena hati-hati. Jangan berlebih-lebihan dan jangan melampau. Hatta ketika bersama isteri Nabi dengan Nabi pun, Sayyidina Aisyah kata, aku tidak pernah melihat apa yang ada pada Nabi, dan Nabi tidak pernah melihat apa yang ada pada aku. Kenapa dia? Malu. Walaupun dah berkahwin, walaupun ini isteri yang paling Nabi cinta, tapi Nabi tak pernah tengok apa yang ada pada Sayyidina Aisyah. Maksudnya yang Sayyidina Aisyah pun tak pernah tengok apa yang ada pada Nabi SAW. Ini keluarga nubuwah, keluarga Nabi yang tidak ada bandingan. Itu dia cerita, dia rasa macam dia tu. Tak sama. Nabi mandi dengan Sayyidatina Aisyah ditutupi dengan kain. Nabi cedok daripada bekas yang sama, Sayyidina Aisyah duduk di sebelah sana pula cedok daripada bekas yang satu lagi. Sayyidina Nabi tak tengok Sayyidina Aisyah tak tengok Nabi SAW. Tapi dalam hadis sebut mandi sekali. Tapi bukan mandi sekali, maksudnya duduk lawan gosok. Macam hak dia duduk faham tu, hak kawan duduk cerita tu. Sebab dia dah buat macam tu. Kamu buat sila, tak ada masalah. Jangan duduk cerita pasal Rasulullah. Jangan sebut pula, inilah sunnah. Sunnah boleh ke dia? Hati-hati Wildan. Ini tengok nasyid zakat ni. Jadi main ahwal pelik. Ya, ramai-ramai, sama-sama. Ingat konsert Habib Syekh kawan. Wa kanat radhiyallahu ta'ala anha sa'imatan dahri. Saya pesan tadi ni kena ambil berat betul pasal percintaan dan sebagainya tentang Rasulullah. Kena ambil berat betul-betul, jaga adab kita ketika bicara tentang perkara tersebut. Dan adalah baginda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sa'imatan dahri, seorang yang sangat banyak berpuasa. Yang puasanya sepanjang tahun. Sahibata karamin wa zuhdin, seorang yang
punya kemuliaan dan zuhud yang tinggi. Ba'atha laha Muawiyah radhiyallahu taala anhu tawqan min zahabin fihi jawharun qimatuhu 100,000. Sayyidina Muawiyah pernah menghantar tauq min zahab, rantai daripada emas yang padanya ada jauhar ataupun ada permata yang harganya 100,000. 100,000 paling 100,000 dinar mungkin. Wa qassamathu baina azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibahagikan perkara tersebut kepada isteri-isteri Nabi yang lain. Dia tak pakai pun. Wa ba'atha laha Abdullah bin Zubair malan fi ghiraratayn nahwa 80 wa 100,000. Sayyidina Abdullah bin Zubair, anak saudara beliau, pernah menghantar kepada beliau harta fi ghiraratain, dalam bekas besar. Dalam tu ada lebih kurang 180,000 5 dinar ni. Fa farraqathu 'ala an-nas, dan dia bahagikan kepada manusia seluruh. Wa ansat wa hiya sha'imatun wa ma 'indaha dirham. Dan petangnya dia dalam keadaan puasa, duit 1 dirham pun tak ada untuk dia nak pergi beli makanan bagi berbuka puasa. Wa aftarat bi khubzin wa zaitin wa zaitin. Beliau buka puasa dengan roti dicicah dengan minyak sahaja, minyak zaitun. Faqila laha hal la abqaiti dirhaman fatashtari bihi lahma. Kenapa kamu tak kekalkan sikit 1 dirham untuk kamu beli daging? Faqalat, mana 1 dirham pun tak ada. Dia bagi semua. Tadi ada 180,000. Mungkin dirham, mungkin dinar. Tak disebut ni 80,000 apa. Tapi tak kekal kepada, walau 1 dirham pun dia tak tinggal. Semua dibagi ke orang. Kalau kita simpan 100 pun tak, 80,000 pun banyak dah tu. Kalau dapat 180,000 ringgit, bahagi kat orang 80,000 pun orang kata dah mulia dah. Saya simpan 100 saja, 80,000 saya hadiah sedekah semua dekat penuntut ilmu. Oh, kita kata pemurah betul dia ni. Tapi 100 simpan kat dia lah. Beda dia nak jaga kan. Kokok lepas ni dia nak kena guna lagi. Tak, ini 180,000 semuanya dibahagikan. 1 dirham pun tak tinggal. Maksudnya 1 ringgit pun tak tinggal. Dan waktu makan malam, waktu nak buka puasa dengan roti dengan minyak sahaja. Bila ditanya, kenapa tak kekalkan walau 1 dirham? Boleh beli daging? Faqalat law zakartu la fa'altu. Kalau aku ingat, maka aku akan buat benda tersebut. Atau boleh baca law zakarta la fa'altu. Kalau kamu ingatkan aku buatlah. Aku tak ingat. Aku tak ingat nak simpan langsung pasal benda tu. Maksudnya tak ada langsung dalam hati Sayyidatuna Aisyah dunia. Kenapa? Karena beliau isteri Nabi SAW. Karena mendapat bimbingan Sayyidina Rasul. Begitulah Rasulullah SAW. Wa kanat radhiyallahu ta'ala anha faqihatan, alimatan, hafidatan, fasihatan. Beliau adalah seorang yang faqihah, alimah, hafizah, fasihah, semua ada pada dia. Talaba minha Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu an tursila ilaihi kitaban tusihi fihi wala tuksir. Beliau minta Sayyidatina Aisyah menasihati beliau. Sayyidina Muawiyah hantar surat kepada Sayyidina Aisyah minta dinasihati beliau. Fakatabat, maka beliau pun karang kitab surat. Min Aisyata ila Muawiyata. Salamun alayka amma ba'du. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah bersabda, man iltamasa ridhan nasi bi saqatillah wakalahu Allahu ila an-nas. Wa man iltamasa ridallahi bi saqatihim kafallahu ma'unatan nasi. Wassalamu alaikum. Pendek je nasihat dia. Kata Sayyidina Aisyah, salamun alaik, daripada Aisyah kepada Muawiyah, salamun alaik, amma ba'du, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mencari redha manusia dengan mencari kemurkaan Allah, dia nak cari redha orang tapi dia buat dengan benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan wakilkan dia kepada manusia. Ingat ni, pada pemimpin, pada orang-orang besar,
siapa-siapa sajalah, yang buat sesuatu kerana nakkan redha orang ramai, dan kemudian dia sanggup melakukan perkara yang dimurkai Allah, wakalahu Allahu ilan nas. Allah akan wakilkan dia kepada manusia. Manusia itulah yang akan tolong nanti kalau kata dia boleh tolong. Faham? Dan kadang-kadang tak boleh tolong. Asim minum air. Kira 12 lah kan? 11.30. Tamam. Satu hari Al-Imam Sayyidi Syekh Jalaluddin Ar-Rumi rahimahullahu ta'ala dihadiri oleh guru beliau At-Tibrizi. Tibrizi datang melawat beliau. Ketika guru dia melawat beliau, tengah malam duduk dengan dia dalam bilik, kemudian kata Tibrizi, ada apa-apa tak malam ni? Saya teringin nak minum. Maknanya nak minum arak. Dia guru murabbi dia ni. Saya teringin nak minum arak. Maksud, ada apa-apa nak minum? Bahasa minum tadi maknanya nak minum arak. Sayyidina Syekh Jalaluddin Rumi terkejut. Tok guru ni guru yang bimbing dia ni, sampai dia jadi tok wali. Tiba-tiba tok guru dia main malam tu minta arak. Dia kata, saya tak tahu tok guru minum. Ya, saya minum. Tu saya minta malam. Bagi. Ada? Tak ada, dia kata. Di rumah saya tak ada. Habis tu cari, dia kata, saya nak minum. Kita nak buat macam mana? Dia fikir ni, macam mana nak cari arak ni? Orang satu negeri ni kenal dia kata, bagi orang yang soleh. Saya memimpin mereka, takkan saya nak buat macam tu, kata. Cari, saya nak, kata dia. Pergi ke tempat mana pun yang kamu rasa orang tak kenal kamu, minta benda tersebut. Akhirnya dia fikir-fikir, dia kata, kena pergi ke kampung Nasrani, kampung orang Kristian. Di kampung tu nanti dia akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cari arak tadi. Sampai di kampung tadi, dia masuk, orang ramai tengok. Ada sebagian orang lalu tengok, nampak Syekh Jalaluddin Rumi masuk ke kampung Kristian dan dia ikut. Kenapa Syekh berjalan malam-malam? Dia tak masuk ke kampung Kristian, masuk kampung Kristian pula. Kemudian masuk pula dalam bar. Yang keluar bawa bekah, dalam tu ada arak, ada botol. Terus sebarlah fitnah waktu tu, dan ramai orang pakat berkumpul dan kepung Sidi Jalaluddin Ar-Rumi dan minta dikeluarkan apa yang dia telah bawa tadi. Dia tadi jelas-jelas keluar daripada bar, bawa keluar botol pula. Maknanya ni orang yang selama ni duk jadi imam kepada kami, duk pimpin kami, ahli zikir, kemudian wali katanya, dan kemudian soleh, tiba-tiba minum arak. Dan bila dipaksa dia untuk keluar, dia tak keluarkan. Dia tak keluarkan. Maknanya guru dia punya. Dan bila ditanya, dia tak jawab. Dia kata, ni bukan saya punya, ni guru saya punya. Dia tak kata, sebab dia nak jaga aib guru dia. Maka kemudian hampir sebahagian orang pukul dia, dan ramai dah pakat pukul, dan sebahagian lagi berniat nak bunuh beliau. Waktu ketika dah makin teruk, maka itulah datang Al-Imam Tibrizi, Sidi Tibrizi datang. Kata, cukup. Kenapa kamu buat dia macam tu? Kamu cek pun tak lagi. Dia bukan bawa arak, dia kata. Dia bawa cuka. Kemudian dia pun buka, tu dia cuka. Bukan arak. Pada tadi jelas dia beli memang arak. Ingat arak dah. Apa kata Syekh Tibrizi kepada dia? Selepas dah orang pakat balik, orang pakat minta maaf balik dekat beliau. Apa kata Syekh Tibrizi? Cuba kamu tengok. Jalaluddin Rumi kata, wahai tuan guru, ni apa benda ni yang kamu buat malam ni? Dan aku sampai hampir dibunuh hanya kerana botol ini saja. Kata beliau, ini manusia. Ini manusia. Kamu cari apa selama ni? Kamu cari kehormatan. Kamu cari penghormatan daripada mereka. Tengok apa yang mereka buat. Sekali saja kamu lakukan kesilapan, dan mereka tak cek dah kesilapan tadi, betulkah kamu buat ke tidak buat, terus mereka nak bunuh kamu. Ini yang kamu cari. Betulkan niat kamu, wahai Jalaluddin Rumi. Kamu bukan kerana manusia, kerana Allah. Kalau kamu buat kerana Allah, kamu tak akan disia-siakan macam tu. Kerana manusia akan sia-siakan kamu hanya dengan satu kesilapan. Mereka tak pasti pun benda tu, mereka dah hampir bunuh kamu. Jangan tertipu, kata dia. Rupanya Tok Guru dia main ajak dia malam tu dengan pengajaran yang sangat besar, sehingga dia akhirnya berubah dan mengubah niat dia pada kita. Walaupun dia dah besar dah waktu tu.
Itu penting guru murabbi, penting guru yang membimbing rohani kita. Karena kadang kita rasa kita betul, tapi murid yang benar, dia akan terima nasihat gurunya walaupun pahit benda tadi, dan walaupun terpaksa sampai dia seolah-olah hampir dibunuh pada waktu itu. Kenapa? Karena mentaati guru dan dapat keberkatan dengan berkat tersebut. Kita tengok di sini, nah. Man iltamasa ridhan nas bisaqatillah. Siapa yang nak redha Allah Ta'ala, redha manusia dengan melakukan perkara yang dimurkai Allah. Apa dia? Kalau bagi wali ni, hati mereka tidak jazam dengan Allah Subhanahu wa taala, masih lagi dengan makhluk. Maka wakalahu Allahu ilan nas. Allah wakilkan dia kepada manusia. Orang ramai akan dekat dengan dia, tapi tak tentu. Kadang orang sendiri akan bercanggah dengan dia pada ketika itu. Wa man iltamasa ridha Allahi bisaqatihim. Tapi siapa yang inginkan redha Allah tapi dengan melakukan kemurkaan manusia, orang ramai tak suka dengan perkara yang dia lakukan, kafahu Allahu mu'natan nasi. Maka Allah menyempurnakan, Allah mencukupkan baginya ma'unatan nas, bantuan manusia. Allah tidak perlu bantuan manusia, Allah akan bantu dia pada ketika semua. Wassalamu alaik. Dan tu pendek surat Sayyidatina Aisyah, tapi padat isinya dan penuh dengan apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, manfaat yang besar. Wa katabat lahu marratan ukhra. Sekali lagi ditulis surat. Sekali lagi ditulis surat kepada Sayyidina Muawiyah. Amma ba'du fattaqillah. Fattaqillaha fa innaka in ittaqaitallaha kafakan nas. Nah, kafakan nasa. Pick up baju. Pick up baju. Kata ni, minta maaf, kafakan nasu. Amma ba'du fattaqillaha fa innaka in ittaqaitallah kafakan nasu wa in ittaqaitahum lam yaghnau 'anka minallahi syai'a. Wassalam. Takwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya jika kamu bertakwa kepada Allah, kafakan nasu, ini orang akan berpada dengan kamu. Cukuplah. Wa in ittaqaitahum, tapi kalau kamu takutkan mereka, lam yaghnau 'anka minallahi syai'a. Maksudnya mereka tidak akan kaya daripada kamu, daripada Allah sesuatu pun. Maknanya apa dia? Kamu akan terus berharap kepada mereka. Lam yaghnau 'anka minallahi syai'a. Kamu akan terus berharap kepada mereka. Kamu akan terus berharap dan juga bergantung kepada mereka. Wassalam. Wa qala Abu Musa ma ashkala alaina hadithun qattu fasa'alna anhu Aisyata illa wajadna 'indaha minhu 'ilma. Tidaklah, kata Imam Abu Musa al-Asy'ari, yang kami iskal pada hadis suatu pun kalau kami bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, melainkan padanya terdapat ilmu dan jawapan. Wa qila innal akabira min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yas'alunaha 'anil fara'id. Para akabir sahabah bertanya kepada beliau tentang hukum hakam faraid. Wa qala az-Zuhri لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجميع النساء كان علم عائشة أكثر. Kalau dikumpulkan ilmu Sayyidatuna Aisyah dan kepada dibandingkan dengan ilmu seluruh isteri Nabi yang lain dan juga seluruh wanita, maka ilmu Sayyidatina Aisyah akan lebih banyak daripada mereka. Ruwiya laha 1000 hadithin wa 100 hadithin wa 10 ahadith. Diriwayatkan daripada beliau 1000
210 hadis. Wa matat wa umruha sittun wa sittuna sanah. Beliau wafat pada umur 66 tahun. Wa dufinat bil Baqi', nafa'ana Allah Ta'ala biha. Moga Allah Ta'ala memberi manfaat pada kita dengan berkatnya Sayyidatuna Aisyah. Esok pagi insya-Allah kita akan baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Nanti kita akan tengok pembahagian bid'ah. Tak panjang hadisnya, pendek saja. Bahasannya pun pendek saja. Yang kitab terbaik yang dibahaskan oleh para ulama tentang masalah ini adalah kitab Al-Imam Abdullah Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala tentang masalah tersebut, iaitu masalah bid'ah ini. Tahqiq makna al-bid'ah. Ada yang dibahaskan oleh Maulana Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Moga Allah Ta'ala beri faham kepada kita berkat Sayyidatuna Aisyah. Esok kita akan bahaskan pada pagi esok tentang masalah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdal as-salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة سعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر غفل عن ذكرك الغافلون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.